Okay guys, Assalamualaikum, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita hari ni bagi Nina sangat menarik sebabnya ada vibes misteri dan clue dia pula makin dicari makin aneh-aneh. Kalau siapa yang suka story misteri, video ni memang khas untuk korang. Kali ni Nina akan cerita tentang sebuah kes yang dah terjadi sejak 74 tahun yang lepas tentang seorang lelaki yang dijumpai meninggal di tepi pantai. Bila polis siasat untuk cari siapakah identiti dia yang sebenar kan, polis jadi semakin keliru dan pelik. Polis juga ada terjumpa sekeping kertas puisi dalam poket dan tulisan yang macam kod. So benda ni lah yang menyebabkan kes ni sangat famous dan ramai yang menganggap lelaki tadi adalah seorang spy. Tapi betul ke dia ni ada seorang spy ataupun ada kisah yang tragik di sebalik kejadian ni? Jadi kalau korang nak tahu macam mana full story tentang kes ni, korang kena tengok video Nina sampai habis lah. And so without wasting any time, let's get started. Pada 1 Disember pada tahun 1948, jasad seorang lelaki telah dijumpai terbaring di pantai Somerton Beach, Australia. Dia dijumpai dalam keadaan tersandar dekat tembok, lepas tu kaki dia tu dilunjurkan dan satu kaki dia tu macam diangkat, diselangkan macam tu lah. Masa tu dia pakai baju suit lengkap dan juga kasut bertutup. Awal tu diorang ingat lelaki ni mabuk dan pengsan dekat situ, sebab tu lah diorang buat tak kisah je. Tapi yang membuatkan salah seorang saksi yang nampak kejadian ni pelik, sebab lelaki tu terbaring je dekat situ, tak bergerak-gerak. Takkanlah pengsan sampai mabuk langsung tak sedar diri kan. Sebelum tu ada saksi yang nampak lelaki tadi ni melambai-lambai ke arah diorang macam nak minta tolong. Tapi diorang ni memang tak layan dia sebab diorang ingat dia ni minum banyak sangat sampai terlalu mabuk. Padahal masa tu lelaki ni tengah nazak dan cuba untuk minta bantuan, dan bantuan dia tu macam orang buat tak tahu langsung. Bila lelaki tu dah meninggal, esok tu ada seorang penduduk setempat dekat situlah jalan-jalan dekat pantai tu, naik kuda dia kan. Dia ternampak lelaki tu and then dia pun buat report polis. Bila polis siasat, polis tak jumpa apa-apa kecederaan dekat badan dia. Semuanya okey je. Ada satu masalah dekat sini yang mana lelaki tadi tu tak ada kad pengenalan diri. So start dari sinilah polis telah menggelarkan lelaki tadi tu sebagai Somerton Man ataupun lelaki Somerton. Semakin diorang siasat kes ni lagi mendalam kan, lagi banyak misteri yang diorang jumpa guys. Bukan semakin selesai tapi jadi semakin complicated. Polis juga ada jumpa sedikit clue pasal lelaki tadi, iaitu diorang terjumpa sekeping kertas bertulis Taman Shad dalam poket kecil dekat seluar dia. Taman Shad ni sebenarnya dalam bahasa Perancis yang membawa maksud sudah selesai. Selain kertas tadi, polis juga ada jumpa tiket kereta api yang belum digunakan, tiket bas, sikat, gula-gula getah, rokok berbagai jenama, sapu tangan dan juga tiket perlawanan. Tapi kan polis tak jumpa duit dia, dompet ataupun kad pengenalan diri. Lagi satu, semua tag baju dia ni semuanya dah dibuang dan menyukarkanlah pihak polis ni untuk siasat. Kat bahagian poket dia ni ada kesan jahitan benang berwarna oranye. Berdasarkan rupa fizikal dia kan, polis rasa yang dia ni adalah seorang atlet yang berusia 40 hingga ke 50 tahun. Sebabnya warna kulit dia warna tan dan dia punya kaki pun ada ciri-ciri seorang atlet. Yang polis pelik tu kan, semua jari-jari kaki dia ni kan rapat je macam tu, seolah-olah dia ni pakai kasut yang sangat ketat. Kaki dia tu macam seorang penari, tapi takkanlah dia penari pula kan. Bila dibedah siasat pun, lelaki tadi ni meninggal dalam keadaan yang sihat, tak ada apa-apa penyakit. Dia disahkan meninggal sekitar pukul 2 pagi dan lepas dia meninggal pun memang tak ada sesiapa pun yang angkat pindah mayat dia. Pakar forensik juga cakap anak mata dia ni lagi kecil dan macam rupa bentuk tu pelik sikit lah dari kebiasaan. Dekat bahagian perut dia pula ada darah beku dan diorang assume lah maybe dia ni meninggal disebabkan keracunan. Tapi yang diorang pelik tu kan, diorang tak jumpa pula apa-apa racun dalam badan dia. So lelaki ni meninggal sebab apa sebenarnya? Nak kata sakit pun tak, luka pun tak, minum racun pun tak juga. So polis pun buat kesimpulan kemungkinan besar lelaki tadi ni telah pun makan racun yang tidak meninggalkan kesan macam digitalis dan juga strobentin. Akhirnya pakar forensik pun mengesahkan yang dia ni meninggal disebabkan sakit jantung, sebabnya diorang memang tak jumpa punca kematian dia. Tak lama lepas tu polis telah terjumpa beg lelaki Somerton tadi tu yang terletak di stesen kereta api. Dekat beg dia ni polis terjumpa benang oranye yang sama dijahit dekat seluar dia dan ada beberapa label pakaian yang bertulis T-Kin. Tapi label pakaian ni pun sebenarnya tak boleh membantu pihak polis pun untuk melanjutkan siasatan dorang. So polis pun fokuslah kepada kertas puisi yang dorang jumpa dekat poket seluar lelaki tu. Rupa-rupanya kertas tadi ni telah dikoyakkan dari sebuah buku puisi The Rubaiyat of Omar Khayyam abad ke-12 dulu. Dikatakan buku ni sangat rare dan kertas tu pun dikoyakkan daripada edisi New Zealand. Puas polis cari buku puisi ni untuk sepadankan font yang sama kan, tapi diorang tak jumpa juga. Sampailah ada satu hari tu
ada seorang lelaki ni yang datang ke balai dan bagi buku salinan buku puisi itulah. Bila polis cek, diorang perasan bahagian halaman belakang tu kan dah pun dikoyak dia punya page tu. Bila diorang tanya dia, awak koyak ke kertas ni? Tapi lelaki tu kata dia memang tak tahu apa-apa pun pasal buku tu. Kalau ikut cerita dia, beberapa hari sebelum tu, pada bulan Disember juga, cuma tak dinyatakanlah bila tarikh tu, dia dengan abang ipar dia drive keluar daripada pantai Somerton. Dan diorang ni drive jauh lah perjalanan diorang ni. So bila diorang nak balik ke kereta diorang tu kan, diorang terjumpa buku tadi tu dalam kereta diorang. Jadi diorang pun buat tak tahulah pasal buku tadi, sampailah kes Somerton ni viral, barulah diorang teringat pasal buku yang ada dalam kereta tu. So dekat dalam buku puisi ni, polis terjumpa ada 2 nombor telefon. Tapi kan dia punya tulisan tu dah macam kabur-kabur sikit. Jadi polis pun call lah nombor yang pertama tapi tak dapat. Dan diorang call pula nombor yang kedua dan dapat dekat seorang nurse yang bernama Jessica yang tinggal dekat pantai Somerton juga. Tapi kan Jessica ni macam tak nak bagi kerjasama dengan pihak polis dan tak nak bercakap dengan polis lepas dia tengok jasad Somerton. Dia mengaku dia memang ada hadiahkan buku puisi tu dekat seorang lelaki yang bernama Alfred dulu. Tapi itu pun dia bagi masa diorang ni tengah bercinta. Tapi sekarang diorang dah putus. Hasil siasatan polis, lelaki yang bernama Alfred ni disahkan masih lagi hidup. Lagi satu, Jessica cakap dia memang tak kenal lelaki Somerton tadi, yang membuatkan polis ni macam agak pelik sikit lah. Sebabnya bila diorang bawa Jessica tu untuk tengok jasad Somerton, betul ke kau tak kenal dia? Jessica ni macam terkejut dan hampir nak pengsan tau. Dan sejak dari hari tu dia memang tak nak cakap apa-apa lagi pasal ni. So sekarang polis memang dah tak ada apa-apa clue lagi untuk kaitkan Jessica dengan lelaki tadi. Kemudian polis pun fokus kepada susunan huruf yang random dalam buku puisi tadi. Awal tu diorang fikir huruf random ni adalah sebuah kod rahsia dan diorang telah serahkan kod tadi tu kepada bahagian perisikan tentera laut di Australia, tapi pihak tentera pun tak dapat nak pecahkan kod tadi. Semua usaha ni semuanya menjumpai jalan yang buntu dan diorang pun dah mati akal guys. Akhirnya kes lelaki Somerton tadi tu pun telah direhatkan pada 14 Jun 1949. Pada tahun 1958, Ketua Polis Australia telah mengeluarkan satu statement mengenai kes ni dan dia cakap, saya tak tahu siapa si mati, saya tak dapat nak beritahu bagaimana dia meninggal atau apakah punca kematian dia. So bertahun-tahunlah Australia ni dibelenggu dengan sebuah kes yang sangat-sangat misteri dan membuatkan penduduk dia tertanya-tanya siapakah lelaki tadi. Kes lelaki ni adalah satu kes yang famous lah dekat sana sebab dia punya kes misteri tu tak dapat diselesaikan. Jadi ada 2 teori famous pasal kejadian ni. Teori yang pertama dikatakan lelaki Somerton tadi tu pun telah bunuh diri disebabkan dia kena reject dengan Jessica. Dikatakan Jessica ni ada seorang anak lelaki tau, dan diorang percaya anak lelaki dia tu adalah hasil hubungan dia dengan lelaki Somerton tadi. Jadi maksudnya Jessica tu berpura-pura tak kenal Somerton masa dia tengok jasad Somerton tu. Sebab apa diorang percaya anak lelaki Jessica tu adalah anak lelaki Somerton, sebabnya dikatakan rupa anak lelaki dia tu hampir sama dengan Somerton. Manakala teori yang kedua pula dipercayai lelaki ni adalah seorang spy dan dia ni tahu terlalu banyak rahsia. Sebab itulah lepas dia meninggal tak ada siapa yang datang nak tuntut jasad dia. Nak pula kes ni dalam perhatian pihak media, pihak polis semua kan. Sampailah pada tahun 2022, selepas berdekad-dekad lelaki ni dikenali sebagai lelaki Somerton, akhirnya identiti dia telah dikenal pasti. So dengan menggunakan teknologi DNA yang ada pada zaman sekarang ni, lagilah memudahkan untuk mengesan susu galur keturunan dia. Jadi lelaki Somerton tadi tu adalah Carl Charles Webb yang merupakan seorang engineer dan juga pembuat alat yang telah lahir di Melbourne pada tahun 1905. Diorang juga telah dapat mengesan keluarga jauh Charles berdasarkan susu galur keluarga Webb. Semasa diorang carikan, diorang terjumpa seramai 4,000 orang yang bernama keluarga Webb tahu pada zaman tu. Tapi diorang ni hanya fokus kepada orang yang tak ada rekod kematian. Dia ada 5 adik-beradik lagi dan family dia ni ada bisnes bakery dekat Victoria. Bila kedai bakery diorang ni telah ditutup secara rasmi kan, Charles pun telah bekerja sebagai seorang pembuat alat elektrik. Pada tahun 1941, Charles tadi telah berkahwin dengan Dorothy yang merupakan seorang ahli farmasi. Pada tahun 1951, Dorothy ni telah failkan penceraian tanpa dia tahu suami dia telah pun meninggal pada tahun 1948. Dalam surat ataupun dokumen penceraian Dorothy, dia pun kemukakan alasan kenapa dia nak bercerai kan. So dalam tu dia cakap laki dia ni adalah seorang yang ganas, murung dan tak balik ke rumah. Dorothy juga cakap yang Charles ni selalu menulis puisi tentang kematian. Dan dia cakap kematian tu adalah keinginan dia yang paling terbesar. Dikatakan Charles ni dia pernah telan pil sampai overdose dan akhirnya isteri dia selamatkan dia. Lepas isteri dia selamatkan dia, dia sembuh, dia marah isteri dia sebab dia kata kenapa selamatkan dia, dan membuatkan si Charles ni jadi lagi barang dan selalu pukul Dorothy. Selepas bertahun-tahun Dorothy ni menjadi mangsa pukul kepada Charles, akhirnya Dorothy telah pun melarikan diri ke rumah mak dan ayah dia. Pada tahun 1947 dikatakan Charles ni telah berpindah dan tak ada siapa pun yang tahu dia ni sebenarnya ke mana. So berbalik pada tahun 2022, lepas diorang dapat trace saudara jauh
Charles ni kan, diorang pun cubalah cari gambar-gambar lama dia kan. Family dia sebenarnya memang ada gambar Charles masa muda-muda, tapi diorang tak kenal dia siapa tau. Yelah, sebab diorang ni dah pun generasi yang ketiga, yang keempat. Jadi tak pelik lah kalau diorang ni memang tak kenal rupa muda dia. Lagipun keluarga yang diorang test DNA ni adalah great niece kepada Charles Webb. So macam keluarga jauh lah kan. Jadi kalau ikut cerita keluarga dia, memang betul lah semasa Charles ni umur 16 tahun, dia adalah seorang pemain bola sepak. Jadi ramai pakar yang percaya pada hari kejadian tu Charles ni memang bunuh diri dengan cara overdose pil, dan punca kematian dia pun disebabkan kegagalan jantung disebabkan keracunan. Sebab itulah masa diorang bedah siasat tu, diorang jumpa darah beku yang banyak dalam perut dia. Dan yang Nina pelik tu kan, kenapa tak ada family dia yang cari dia Diorang tak tahu ke lelaki Somerton tu sebenarnya Charles? Padahal kes dia ni memang diuar-uarkan kot pada zaman tu sebab nak cari dia siapa. Cuma tak ada family dia pun yang datang claim tu adalah ahli keluarga dia. Pelik kan? Jadi selepas berdekat-dekat kes ni membelenggu penduduk Australia, akhirnya jawapan dia pun dah terjawab. Siapa sebenarnya lelaki Somerton tadi? Dia sebenarnya adalah Charles Webb. Tapi yang Nina pelik tu kan, kenapa tak ada seorang pun ahli keluarga dia yang claim tu adalah keluarga diorang? Ke sebab dia ni ada masalah dengan family dia, ataupun hubungan diorang ni macam ada problem kan, dan diorang pun macam benci dekat dia, dah mati, biarlah, macam tu. Jadi Nina nak tahu jugalah, kalau korang ni ada teori, korang boleh komen dekat bawah. And yeah, that's it for today, dan Nina harap korang suka dengan video yang Nina kongsikan pada hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video baru yang Nina akan upload pada masa yang akan datang. Dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.